Okey, so kita mulakan dahulu dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, so pastikan buku teks ada bersama dengan kamu. Jadi sebagaimana yang saya maklumkan semalam, pada pagi ini kita akan melihat kepada apakah itu co-insurans dalam insurans kesihatan. Okey. So semalam kita dah lihat untuk apakah co-insurans dalam insurans kesihatan. Jadi hari ini kita akan lihat dengan lebih lanjut berkenaan dengan co-insurans dalam insurans kesihatan, khususnya berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan. Dan seterusnya kita akan melihat kepada contoh untuk lebih mudah faham. Okey, sebelum ni kita nak melihat deductible dan juga co-insurance. Okey, so kita ulang kaji sedikit. Deductible. Okey, deductible merupakan nilai. Okey, kejap. Saya punya ni nak responding. Kejap nanti dia ni balik. Okey, sekejap. Okey, dah jadi dah. Okey, maksudnya sini di deductible ini merupakan nilai yang ditanggung. Okey, ditanggung sendiri. Okey, ditanggung sendiri. Okey, iaitu kita lah pemegang sebagai pemegang polisi. Okey, kalau co-insurance ni maksudnya adalah perjanjian. Co-insurance adalah perjanjian perkongsian. Okey, perkongsian. Okey, maksudnya antara kita sebagai pemegang polisi dengan kita punya syarikat insurans, kita akan berkongsi untuk menanggung kita punya beban. Okey, pegang polisi. Okey, so untuk menanggung beban kerugian. Dua-dua tu berkait dengan nilai rugi. Okey, so ini kita nak lihat dengan lebih lanjut. Okey, co-insurance di dalam konsep insurans kesihatan. Okey, so kita tengok kat sini dia kata Puan Chen mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible sebanyak 500. Okey. Ni tengok kat sini yang pertama dia kata kita ada polisi insurans perubatan dengan peruntukan deductible sebanyak 500. Okey, dan fasal penyertaan peratusan co-insurans adalah 75-25. Maknanya kat sini co-insurans perjanjian iaitu 75% akan ditanggung oleh syarikat insurans, manakala 25% lagi akan ditanggung oleh Puan Chen. Okey, hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Chen sendiri jika kos perubatan yang dilindungi polisi berjumlah 20,600. Okey. So nampak kat sini kos perubatan selepas deductible. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum. Apa-apa sahaja nilai kos kerugian yang dialami mestilah ditolak terlebih dahulu dengan deductible untuk kita mendapatkan nilai pampasan. Okey, so ini adalah nilai pampasan. Nilai pampasan. Okey, kemudian untuk kita tahu kos, sebab ini melibatkan co-insurance. So bila ada co-insurance maksudnya ada perkongsian perjanjian di antara Puan Chen dengan juga syarikat insurans. So di sini dia kata 75-25, so bermaksud 75% akan ditanggung oleh syarikat. Okey, so 75% akan ditanggung oleh syarikat. Manakala 25% akan ditanggung oleh Puan Chen. Okey, akan ditanggung oleh Puan Chen. Okey, so kat sini kita tengok kos perubatan 20,600. Okey, kos perubatan 20,600. Dan nilai deductible adalah sebanyak 500.
Jadi kos keseluruhan nilai papasan adalah 20,001. Kemudian mengikut perjanjian, okey, mengikut perjanjian 75% akan ditanggung oleh syarikat. So 75% darab dengan 20,100 maka dapatlah RM15,075. Ini akan ditanggung oleh syarikat. Kemudian baki daripada RM15,075 ini iaitu 25% lagi akan ditanggung oleh Puan Chen. Jadi 25% darab dengan nilai pampasan iaitu 20,100. Okey, so sama dengan kita kira. Sebab kat sini dia dah comot siap-siap kan. So 25% darab dengan 20,100 dapat 5,025. Okey, 5,025. Okey, so kita tulis kat sini. Okey, yang ini adalah dapat sama dengan RM5,025. Kemudian untuk kita tahu nilai keseluruhan yang ditanggung oleh Puan Chen, maka kita kena tambahlah dengan nilai deductible. Sebab apa? Sebab nilai deductible ini pun adalah nilai yang ditanggung oleh Puan Chen. So jumlah keseluruhan yang ditanggung oleh Puan Chen adalah sebanyak RM5,525. Okey, ada persoalan? Aisyah, Akilah, Arisa, Izani, Maisarah. Okey, faham Okey, tak apa, nanti kita tengok dengan lebih lanjut lepas ni. Okey, seterusnya kita tengok. Ni tengok dia kata panduan untuk memilih insurans yang terbaik. Yang pertama, kita ambil sikit sebab dia bagi tahu kat sini. So kita lihat. Okey, ketahui jumlah perlindungan. Okey, yang pertama jumlah perlindungan yang kita nak. Kemudian fahami skop perlindungan, apa yang dia cover, apa yang dia lindungi. Okey, syarat dan juga terma polisi. Okey, elakkan perlindungan yang tidak perlu. Okey, dan bandingkan kadar premium, insurans dan juga manfaat, berbaloi ke tidak. Kalau berbaloi maka boleh ambil, kalau tidak berbaloi maka kita boleh cari syarikat yang menawarkan kadar yang lebih menarik. Okey. Baik. Contoh yang ke-8. Okey, untuk contoh yang ke-8, kita tengok yang ini kita ada jadual. Ada dua jenis syarikat. Okey, Jasnita. Okey, Jasnita ingin membeli polisi insurans perubatan untuk diri dia. Okey, insurans perubatan. Okey, sekali lagi insurans perubatan. Dia membuat perbandingan faedah bagi syarikat XX dan juga syarikat YY. So, daripada sini, okey, daripada sini kita tahu bahawa dia kata had tahunan keseluruhan adalah sebanyak 50,000. Yang syarikat YY juga menawarkan kadar yang sama. So maksudnya kadar faedah kadar bayaran pampasan adalah sama. Jika berlaku apa-apa, had tahunannya adalah 50,000. Okey, bilik hospital dan makan. Okey, untuk bilik hospital, kalau syarikat XS dia menawarkan RM160. Tetapi untuk jumlah hari yang lebih besar iaitu 365 hari setahun. Manakala syarikat YY menawarkan RM200. Kalau ikutkan harganya lebih besar daripada yang 160. Tapi maksimum dia hanyalah sebanyak 200 hari setahun. Okey, untuk rawatan rapi. Okey, mengikut cas yang dikenakan maksimum sebanyak 90 hari. Okey, kalau yang ini pula untuk syarikat YY maksimum dia sehingga 400 sahaja. Okey, jumlah hari adalah sama. Okey. Maknanya kalau cas rawatan rapi ni dia sebanyak RM200, so RM200 sajalah yang dikenakan. Tapi kalau kata RM500, mana RM500? Dia akan jadi lebih untunglah kalau kos tu lebih tinggi kan. Okey, kalau kos tu lebih rendah berbanding 400, maka syarikat YY yang lebih untung. Okey. Allowance tunai harian di hospital kerajaan. Kalau dia masuk hospital kerajaan, syarikat AS menawarkan sebanyak RM100. Kalau YY pula dia hanya menawarkan RM50 sehari untuk tempoh 200 hari. Manakala yang ini masih kekal dengan 365 hari. Okay, kemudian premium tahunan. Syarikat AX punya harga adalah jauh lebih murah iaitu sebanyak RM506 sahaja. Manakala syarikat YY pula RM637. Berdasarkan kepada jadual. Okey, pelan polisi manakah yang lebih baik untuk Jasnita? Justifikasikan jawapan anda. So, secara kasar,
Okey, secara kasar kita lihat. Okey, untuk had tahunan tawarannya sama. Okey, bilik hospital yang ini lebih rendah. Okey, maknanya kat sini X lebih rendah berbanding dengan Y. Namun dia ada kelebihan dari sudut bilangan hari. So kalau kita nak tahu jumlah keseluruhan sebenarnya yang dia bagi, kita boleh daratkan dengan 365 hari. RM160 darat dengan 365 hari bersamaan dengan 58,400. Okey, kita nak tahu jumlah keseluruhan berapa dia bagi sebenarnya. So 58,000. Okey, 58. Okey, 5. Sekejap, kita nak hilang lah pula. Okey, kita padam terus. So kat sini kita dapat 58,400. Manakala kalau RM200 darat dengan 200 hari, kita hanya akan dapat RM40,000 sahaja. Okey, maksimum dia adalah sebanyak RM40,000. So sebenarnya syarikat XX menawarkan lebih untung berbanding dengan syarikat YY. Kemudian kalau untuk cas rawatan rapi, sebab dia kata kat sini mengikut cas yang dikenakan, maknanya kat sini kalau kata cas tu adalah sebanyak RM500, maka kita akan semuanya di-cover oleh syarikat insurans. Tapi kalau untuk syarikat YY, kalau dia punya ni adalah sebanyak RM500, maka yang lebihan sebanyak 100 adalah kita kena tanggung sendiri. Kemudian allowance tunai, kalau yang ini adalah kita dapat sebanyak RM100. Okey, RM100. Manakala yang ini RM50. Okey, 100 darat dengan 365 hari bersamaan dengan 365,000. So 36,500. Tapi kalau untuk syarikat YY pula 50 darat 200, kita hanya dapat 10,010,10,000 sahaja. Okey. Dan dari sudut kadar bayaran pula, syarikat XS jauh lebih murah berbanding dengan syarikat YY. So, justifikasi dia, kita boleh tengok kepada penyelesaian dia. Kita tengok. Pelan polisi XX adalah lebih baik. Nampak? Kenapa dia kata lebih baik? Polisi XX adalah lebih baik. Kenapa? Kerana walaupun kedua-duanya memberikan had tahunan keseluruhan yang sama, iaitu RM50,000. Okey, had tahunan dia sama kan dia kata tadi. Okey. Tetapi premium tahunan, premium tahunan bagi syarikat XX adalah lebih kecil berbanding dengan syarikat YY, iaitu syarikat XX menawarkan sebanyak RM500, manakala syarikat YY menawarkan sebanyak RM600 lebih. Kemudian, faedah yang ditawarkan juga lebih baik dari segi tempoh perlindungan, iaitu sebanyak 365 hari. Manakala untuk syarikat YY pula dia hanya menawarkan sebanyak 200 hari sahaja. Okey, iaitu bagi bilik hospital dan makanan elang tunal harian kerajaan. Okey. Seterusnya, tiada hak perlindungan bagi unit rawatan rapi. Maknanya kalau cas itu adalah tinggi pun semuanya ditanggung oleh syarikat insurans. Okey, manakala syarikat YY pula maksimum dia adalah sehingga RM400 sahaja. Maknanya biasanya kalau kos rawatan rapi ni kos dia tinggi, melebihi daripada 400. Okey, iaitu berjumlah ribu-ribu ringgit lah, puluh ribu dan sebagainya. Okey, sebab itu dari sudut kesimpulan, kita boleh katakan bahawa syarikat YY adalah lebih baik dari syarikat XX adalah jauh lebih baik berbanding dengan syarikat YY. Okey, atas faktor yang tadi itulah. Okey, so ada persoalan tak kat sini? Untuk contoh 8. Contoh 8. Ada persoalan? Boleh faham tak apa yang dia sedang bincangkan sebenarnya? Boleh. Boleh Okey. So dia sebenarnya berdasarkan kepada permasalahan tersebutlah. Okey, seterusnya kita lihat sedikit rumusan untuk topik ini. Maka tamatlah sebenarnya. Okey. Untuk topik ni kita sebenarnya dah tamat. Jadi kita tengok kepada kita punya rumusan. Okey, so rumusan dia kat sini
Risiko dan perlindungan insurans. Okey, risiko insurans. Okey, risiko daripada sini kita ada risiko. Okey, berdasarkan kepada risiko yang kita hadapi. Okey, setiap hari kita berdepan dengan pelbagai jenis risiko. Okey, pelbagai jenis risiko. Sama ada risiko dari sudut kalau kenderaan, okey, kemalangan. Okey, ataupun apabila kita bekerja, kita terdedah kepada kemalangan. Okey, biasanya yang bekerja yang melibatkan peralatan, jentera dan sebagainya, dia lebih terdedah kepada kemalangan. Pemandu kenderaan, orang bawa Grab, orang bawa teksi, dia terdedah kepada kemalangan. Seterusnya juga dari sudut kesihatan. Okey, faktor kesihatan. Okey, seterusnya juga ada lagi faktor yang melibatkan umur. Okey, dan juga seterusnya ada juga faktor keuangan peribadi. Okey. Keuangan peribadi. Okey. So semua faktor-faktor ini akan mendatangkan risiko terhadap kita punya kehidupan. Okey. Semualah gaya hidup, gaya kita punya gaya hidup, pemakanan, semuanya akan mendatangkan risiko. Sama ada risiko tu mendatangkan kebaikan ataupun mendatangkan keburukan. So bila ada sebarang bentuk risiko, maka perlu ada perlindungan. Okey, perlindungan itu ditawarkan oleh syarikat insurans. Okey, syarikat insurans ini menawarkan kepada kita bentuk perlindungan. Okey. So perlindungan terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama kita ada yang kita dah bincang sebelum ini. Yang pertama kita ada insurans hayat. Okey, kita ada insurans hayat dan yang kedua kita ada insurans am. Okey, dalam konsep insurans, okey, sekarang ni kita dah ada pilihan, insurans ataupun takaful. Okey, takaful mengamalkan konsep syariah compliance ataupun patuh syariah. Okey, bila kata patuh syariah maknanya dari sudut agama Islam mengharuskan kita untuk memiliki takaful. Okey, manakala insurans menggunakan konsep konvensional. Dari sudut perbincangan agama uh, ada perkara yang tidak sesuai. Maknanya ada percanggahan dari sudut agama tidak membenarkanlah. Okey, haramlah hukumnya. Okey. So insurans setakat ini untuk takaful tidak menawarkan apa-apa takaful bagi insurans hayat. Maksudnya untuk insurans hayat tidak wujud takaful. Setakat ini tidak ada lagi. Okey, sebab apa? Sebab hayat. Okey, konsep dia adalah pada hayat. Kita tak tahu bila kita Cikgu, meninggal. Ya, saya. kalau macam kita accident lepas tu kita patah kaki apa semua tu, kan kita dapat duit insurans tu duit apa? Okey, ya, itulah kita panggil sebagai duit insurans am, iaitu termasuk di bawah insurans kemalangan diri. Okey, dan satu lagi insurans motor. Okey, biasa kalau kamu bawa kenderaan kan. Okey, bila bawa sebelum kamu nak perbaharui road tax, okey, cukai jalan, kamu kena bayar insurans motor, betul tak? Okey. So, bila kita bayar insurans motor, automatik bila berlaku apa-apa kemalangan, kalau kita didapati tidak bersalah, maka kita akan dapatlah perlindungan insurans tersebut. Okey, sama ada dibayar oleh syarikat insurans kita ataupun dibayar oleh pihak syarikat insurans pihak ketiga, orang yang langgar kita tu. Okey, Oh itulah kita maknanya panggil. kalau macam kita kalau macam apa tu kita patah kaki, lepas tu nak masuk besi kan kena banyak macam bayar duit kan. Uh-uh. So kalau macam kita tak cukup duit, yang cover insurans lah. Ya, tapi dengan syarat kita mesti mencarum lah. Kita kena bayarlah syarikat insurans ni tiap-tiap bulan. Barulah kita boleh dapat faedah tersebut. Oh, Okey, okey. contohnya kan, okey, kita ambil pelan insurans. Okey, pelan insurans. Okey, untuk kesihatan. Kesihatan iaitu perubatan dan kesihatan. Yang kamu tanya tadi tu termasuk di bawah perubatan dan kesihatan. Okey, maksudnya apabila kita masuk ward, kita perlu kepada perubatan dan sebagainya, nak bedah kaki ke apa semua kan. Maka kat situ kita termasuk bawah insurans perubatan. So kamu ambil pelan insurans, kita dalam bahasa Inggeris dia panggil medical. Okey, medical card insurance. Biasanya gitulah. Yang khas untuk kesihatan. Jadi kalau kata berlaku apa-apa kemalangan, okey. So kita masuk hospital. So bila masuk hospital,
kos tersebut akan ditanggung oleh syarikat insurans tadi. Tapi untuk kita ambil pelan ni, maknanya setiap bulan kita kena bayar premium terhadap syarikat insurans. Okey, setiap bulan kena bayar premium. Premium ni bergantung kepada kita punya bentuk, kadar manfaat yang kita nak. Macam contoh yang kita lihat dalam sini. Kes di contoh ni kan. Okay, ni syarikat insurans LS dengan YY. Okay. So hak tahunan dia RM50,000. Okay, ni kalau kita masuk hospital, so kita boleh duduk dekat bilik yang berharga berapa ringgit? RM160 untuk tempoh 365 hari. Okay, kalau kita tak ambil benda ni, maknanya kita kena bayar sendirilah. Okay, ni kalau macam ni kan, setiap tahun kita kena bayar pada syarikat insurans sebanyak RM500, RM506. Jadi tapi kalau kita tak ambil insurans, contoh kamu tidak ada apa ambil-ambil, okay, maka kalau berlaku apa-apa, semua kos ini kita kena tanggung sendiri. Gitulah contohnya. Okey, sebab itu sebelum kita nak ambil apa-apa insurans, kita mesti lihat kepada faktor yang ini. Okey, 4 faktor ni, iaitu kena tahu apakah jumlah yang ditawarkan, apakah jumlah yang kita perlukan. Tengok pada skop pekerjaan dan kehidupan harian kita. Kemudian kita kena fahami apakah yang ditawarkan kepada insurans tersebut, apakah terma dan syarat yang dikenakan. Sebab kadang-kadang orang tak faham untuk terma dan syarat ni. Jadi bila dia ambil insurans, akhirnya bila berlaku apa-apa, dia rasa tertipu. Okey, itu yang menyebabkan kadang-kadang berlaku selisih faham, pergaduhan di antara syarikat insurans dan juga pemegang polisi. Okey. Dan untuk penyelesaian masalah deductible kita dah lihat, co-insurance kita dah lihat. Okey, yang ini adalah cara pengiraan. Okey, so kita rehat 5